Majlis Keselamatan Negara MKN merupakan sebuah agensi yang penting dalam menasihati dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan untuk membantu kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Kejayaan atau kegagalan pelaksanaan segala prosedur ataupun kaedah yang dirancang oleh kerajaan bergantung sepenuhnya kepada kecekapan anggota MKN dalam menjalankan tanggungjawab menjamin keselamatan kawalan penyakit berjangkit. Oleh itu, penubuhan MKN adalah penting bukan sahaja mengawal keselamatan negara melalui kenderaan dan penguasaan saja, malah MKN memainkan peranan yang penting dalam mengurus keselamatan dan kebajikan dalam isu penularan wabak COVID-19. Sejarah dan latar belakang Majlis Keselamatan Negara (MKN). Sebelum MKN ditubuhkan, Majlis Gerakan Negara (Magaran) adalah satu badan yang untuk menjaga keselamatan dan keharmonian negara. Magaran ditubuhkan pada tahun 1969 manakala dibubarkan pada tahun 1971. Walau bagaimanapun, ancaman komunis masih lagi berterusan. Jemaah menteri bersetuju untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN pada tahun 1971 sehingga kini. Justeru, MKN menjadi tanggungjawab bagi menyelaraskan dasar-dasar keselamatan negara serta arahan mengenai langkah-langkah keselamatan termasuk gerakan-gerakan keselamatan, ketenteraman awam dan isu-isu keselamatan yang melibatkan di seluruh negara untuk membantu dan menjadi badan tanggungjawab Majlis Tindakan Negara MTN untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Misi dan visi Majlis Keselamatan Negara MKN. Visi MKN adalah Malaysia sebagai negara yang aman dan berdaulat. Misi MKN meneraju penggubalan dasar dan pengurusan keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan. Peranan Majlis Keselamatan Negara MKN semasa pandemik COVID-19 melanda negara adalah dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan telah mengumumkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa pada 18 Mac tahun 2020. Semua premis syarikat swasta dan kerajaan ditutup selain berkaitan perbankan, kesihatan, keselamatan, farmasi dan sebagainya. Majlis Keselamatan Negara MKN telah dipertanggungjawabkan untuk mengambil alih pengurusan untuk mendepani wabak yang melanda. Semasa pelaksanaan PKP, orang awam telah disekat daripada melakukan aktiviti rentas sepadan. Sekatan jalan raya telah dikuatkuasakan oleh MKN melalui agensi PDRM dan ATM bagi mengekang berlakunya aktiviti rentas sepadan semasa PKP dilaksanakan. Tiada perhimpunan awam dibenarkan manakala upacara pengemumian hanya dibuat berskala kecil yang hanya diuruskan oleh pihak Kementerian Kesihatan sahaja. Dalam PKP, penangguhan aktiviti di masjid dan surau termasuklah solat Jumaat juga dilaksanakan. Semua aktiviti keagamaan adalah dilarang dan MKN telah memastikan perintah ini dikuatkuasakan bagi tujuan mengelakkan kelompok ramai yang boleh menyebabkan penularan wabak pandemik COVID-19 meningkat. MKN telah menyokong dasar kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dengan memperkenalkan pelbagai peringkat perintah kawalan pergerakan. Antaranya adalah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan akhir sekali Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang dan keselamatan. Dasar keselamatan dan ketenteraman awam negara diperketatkan lagi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Angkatan Tentera Malaysia diarahkan sentiasa memperkukuhkan lagi kawalan persempadanan maritim, daratan dan ruang udara terus diperketatkan kawalannya. Arahan ini dikeluarkan bagi mengelak pendatang tanpa izin membolosi sempadan negara melalui lorong-lorong tikus sekaligus mengelakkan mereka membawa masuk wabak pandemik COVID-19 ke dalam negara. ATM juga diarahkan untuk menyalaskan operasi kawalan ini bersama-sama agensi penguatkuasaan keselamatan yang lain yang dikoordinasikan di bawah satu agensi penyelarasan iaitu dinamakan National Task Force. Individu yang pulang dari luar negara juga diarahkan perlu menjalani kuarantin di rumah. Arahan ini dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Mereka perlu dikuarantinkan selama 14 hari dari tempoh mereka pulang dan siapa yang gagal berbuat demikian akan disabitkan kesalahan dan dikompaun. Seterusnya ialah kompaun terhadap pesalah yang melanggar perintah PKP. Antaranya adalah perintah terbaru
Pelitup muka perlu dipakai oleh semua orang yang keluar di tempat awam dan tempat yang sesak. Kegagalan untuk memakai pelitup muka ini akan dikompos sebanyak RM1,000. Khususnya kawalan terhadap berita tidak benar atau palsu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memberi amaran kepada pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan berita palsu mengenai penularan wabak pandemik COVID-19 sehingga menimbulkan suasana panik kepada orang ramai. Sebarang penciptaan atau penyebaran berita palsu ini adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1958 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun sekiranya sabit kesalahan. MKM juga berperanan dalam menyediakan prosedur operasi standard atau Standard Operating Procedure SOP. Dalam menangani isu wabak pandemik COVID-19 ini, beberapa prosedur operasi standard selepas ini disebut sebagai SOP telah disediakan oleh kerajaan, perlu diamalkan dan dipatuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan selagi penularan wabak pandemik ini masih berluasa dan belum temui vaksinnya. Antara SOP yang amat penting yang perlu dicapai untuk memutus rantaian COVID-19 ini seperti penjarakan sosial 1 meter perlu dilaksanakan bagi mencegah penularan COVID-19 yang diguna pakai dalam SOP. MySejahtera pula merupakan aplikasi yang digunakan oleh kerajaan bagi membantu dalam pengawasan penularan COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Pada masa yang sama juga boleh membantu Kementerian Kesihatan Malaysia mendapat maklumat yang lebih awal dan mengambil tindakan yang lebih cepat dan berkesan. Mereka yang tidak mendaftar aplikasi ini boleh mengambil suhu secara manual bagi merekod tahap kesihatan mereka. Selain itu, mereka perlu kerap mencuci tangan dan sentiasa memakai hand sanitizer, memakai penutup muka bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini terus berluasa. Antara peranan lain ialah menasihati dan melaksanakan serta menyokong dasar kerajaan terhadap pemulihan pandemik COVID-19. MKM juga telah menyokong dasar kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dengan memperkenalkan berbagai perintah kawalan pergerakan seperti PKPD, PKPB dan PKPP bagi semua sektor ekonomi yang telah dibenarkan beroperasi sepanjang PKPP dilaksanakan. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan oleh kerajaan banyak membantu dalam penurunan COVID-19 ini. Usaha MKM banyak membantu kerajaan dalam menjayakan dasar ini. Bagi mengelakkan sebarang maklumat atau berita palsu, Majlis Keselamatan Negara telah mengambil inisiatif untuk menyalurkan maklumat berkaitan statistik kes dan maklumat-maklumat lain COVID-19 melalui sidang akhbar secara harian. Selain daripada itu, maklumat ini juga disalurkan melalui aplikasi yang telah dicipta oleh Majlis Keselamatan Negara iaitu MySejahtera. MKN juga telah mencipta beberapa akaun media sosial seperti Telegram, Twitter dan Facebook bagi mengemaskini statistik terkini selain menyalurkan maklumat yang lebih tepat kepada rakyat. Semua rakyat Malaysia boleh mengakses akaun-akaun tersebut bagi mendapatkan maklumat terkini dan yang pastinya ianya bukan akaun palsu. Pada masa ini, terutamanya ancaman seperti wabak COVID-19, maklumat perlu disampaikan dengan cepat dan pantas. Kelewatan menerima maklumat boleh mencetuskan masalah dan kemudaratan yang lebih besar. Contohnya seperti penyebaran berita palsu. Maklumat mengenai keselamatan negara terutamanya dalam membendung wabak pandemik COVID-19 mampu memberi info kepada orang ramai untuk tidak hadir di kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan berbahaya iaitu kawasan merah atau red zone. Secara keseluruhannya adalah Majlis Keselamatan Negara sangat memainkan peranan yang penting dalam situasi pandemik wabak COVID-19 ini. MKN sangat berfungsi dalam merumuskan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara termasuklah kedaulatan integriti wilayah, pertahanan serta kepentingan lain berhubung dengan keselamatan negara dalam situasi sekarang. Melalui fungsi-fungsi ini, langkah strategik tersebut telah dapat dilaksanakan dengan sewajarnya.